pemutus silaturahim, berkawan dengan orang yang pemutus silaturahim ini, maka tak banyak per sedikit kesan perangai dia tu akan datang. Dan kata Syekh Zainul Abidin, orang yang pemutus kaki putih silaturahim ni, bahaya dia kenapa? Kata beliau, aku melihat di dalam Al-Quran 3 tempat Allah melaknat orang putus silaturahim. Doa dia tak makbul. Tanpa sebab syar'i, satu orang memutuskan silaturahim, man hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhalan nar. Siapa yang tak bercakap dengan saudara dia, meninggalkan bergaul dengan saudara dia, bercakap dengan saudara dia tanpa sebab syar'i yang diharuskan lebih pada 3 hari, mati masuk neraka. Famata dakhalan nar. Kadang hari ni kita adik-beradik bergaduh pasal anak-anak. Depa budak-budak, kita bapak budak, tapi kadang kita pun jadi macam budak-budak lebih pada depa. Depa bergaduh saat lagi dah baik-baik dah. Kita tak baik-baik, bergaduh raya hari tu dan 3 kali raya tak balik mai. Kita lebih jadi budak-budak daripada mereka. Tuan-tuan, putuskan silaturahim. Bergaul dengan pemutus silaturahim ni akan mendatangkan penyakit tu kepada kita. Kita pun dengan mudah nanti, kawan tu tak kawan, dengan ni tak kawan. Tapi ingat, silaturahim yang kita maksudkan dalam hadis ni adalah silaturahim yang harus. Bergaul di Facebook dengan kawan yang buruk, wajib putuskan silaturahim dengan dia. Bergaul dengan bukan mahram, wanita yang bukan mahram, contohnya lelaki bergaul dengan wanita bukan mahram, wanita yang bukan mahram bergaul dengan lelaki, wajib putuskan silaturahim. Orang tak nampak hari ni. Hari ni kerana kita duk nampak kata haram ni bergaul dengan fizikal, kerana tu di alam maya kita tak nampak dah. Di Facebook perempuan bergaul dengan lelaki, lelaki bergaul dengan perempuan, dah tak nampak dah. Padahal kesan dia pada hari ni dah semakin parah. Banyak punca perceraian berlaku. Dan kita tak perasan, tak apalah, yang tu dia bukan berkawan sangat pun dalam Facebook. Lagi membahaya. Tapi kita kadang hari ni kita punya beku tak dapat nak apply hukum tu. Apa yang haram kita cakap, haram kita tulis. Kalau tak boleh ucap, tak boleh tulis. Tak boleh kita bergaul dengan seorang wanita depan-depan, tak boleh juga bergaul dengan ni. Kecuali lah dia ikut satu page, kan, satu orang guru, satu orang ustaz yang merabih lain lah cerita, dia ikut page tu. Tapi dia berkawan secara personal, friend dengan satu orang lelaki yang bukan mahram. Kawan tu dah komen dia pun dah komen. Lepas tu dia cerita masalah dengan laki dia. Semalam laki ai marah tak tentu hala. Kawan tu pula kesan kata kat you kan, patut laki ni tak boleh lah buat macam tu. Punca keretakan keluarga berlaku. Kadang kita tak ambil berat benda ni. Kenapa? Kerana rasa yang tu Facebook saja. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah, begitulah juga lelaki pun, bukan perempuan ya kan, macam itulah juga kan. Berkawan dengan perempuan, sekali dia dia tangkap, dia main selfie 20 kali kan. Makan burger lah, makan tu lah, makan ni lah kan. Kita manusia yang lemah dan kerdil. Ada masa iman kita macam sampai ke langit kan. Solat tahajud pun rasa nak menangis dalam doa. Ada masa bangun-bangun terkejut. Ada rasa kita baca Quran 1 juzuk, ada masa tengok Quran rasa sejuk. Kita manusia lemah, iman kita naik turun. Ada siapa yang diberi jaminan macam tu? Ada kala kita buka handphone dalam keadaan iman kita lemah, kita berkawan dengan satu orang wanita yang menedahkan aurat, berlaku pemikiran-pemikiran yang kacau. Puan, penting ini. Ini syarak. Apa dia akan buat? Dia akan makan kita punya rohani. Minat terhadap amalan agama akan jadi berat. Nak semayang mai jadi malah.
Pegang tasbih, tengok tasbih pun mata dah kuyung. Zikir tak ada masa, baca Quran tak boleh, sembahyang sunat tak boleh nak buat. Bermakna kita ada dalam situasi berbahaya. Tahajud makin terlepas, kira duk terkejut. Subuh dulu duk mai berjemaah, dah lama tak berjemaah, sedang-sedang. Dulu masbuk, istiqamah masbuk pun, masbuk juga. Lani duk mai Facebook, hilang dah masbuk tu pun hilang, lenyap dah. Sedang-sedang, aku dah 2 bulan ni. Lepas tu Allah cabut kepentingan tu. Dulu rasa risau, hari ni tertinggal sembahyang jemaah dah. Lepas tu tak risau. Tak ada risau dah. Okey lah, aku sembahyang juga. Siapa kata tu? Kita sendiri boh diri dalam bakul kata aku sembahyang juga. Tuan-tuan, ini perkara racun-racun yang sangat berbahaya, yang perlu kita perhatikan. Sikit lagi masa saya akan tamatkan ni. Baik.